أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه مستكملين الشرفاء ثم أما بعد. Jadi Alhamdulillah, pertamanya ingin nak confirm kan, jelas tak suara? Kalau dengar, Jelas. okay, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada hari ini 3 hari lagi sebelum melangkah ke bulan Syawal, insyaAllah 3 hari kan, di Khamis kan. Okay. Jadi insyaAllah Khamis sendiri akan adakan satu daurah pengenalan berkenaan dengan Nahu. Berkenaan dengan Nahu sahaja untuk hari ini dan tidak menyentuh secara menyeluruh, dan cuma asasnya saja daripada bab mabadi asyarah ataupun prinsip-prinsip asas dalam ilmu Nahwu, insyaAllah. Jadi kalau ada gangguan suara ataupun suara yang kurang jelas, boleh maklumkan. Cuma sekarang ni dekat rumah ada gotong royong sikit. Jadi kalau ada gangguan suara luar tu, mohon maaf lah. Ada gotong royong nak persiapan raya. Persiapan nak keraya. Jadi maaf kalau ada gangguan suara ataupun suara kurang jelas. Jadi boleh inform kat chat kita ni, ruangan chat. Okay, kalau ada apa-apa masalah, suara tak jelas dan sebagainya, insyaAllah. Dan sebagaimana kita dah maklumkan bahawa kita akan adakan daurah asasiyatu an-nahwi. Daurah tentang asas-asas Nahwu yang berkaitan asalnya saja, yang kami rasa sesuai untuk mubtadi ataupun beginner. Jadi saya harapkan yang ada di depan saya ni semua ada orang yang ada asas. Maknanya jadi tujuan kita ni hanya untuk mengingatkan balik atau menambah balik maklumat. Jadi sebab kalau memang betul-betul beginner sangat, kadang-kadang susah juga dia nak belajar masuk Arab. Sebab kita sekolah rendah, ingat kita tak belajar Arab tu lah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 kita belajar apa? Kita belajar bahasa Arab. Satu bahasa Arab apa? Wahidun, Isnani. Kita belajar nombor. Kita belajar apa? Alatan sekolah. Kitabun, maktabatun, mirsamun, qalamun. Kita tak belajar Arab. Jadi untuk setengah orang, Iraq ni adalah satu yang agak expert sikit, ke depan sikit. Tapi tu saya harapkan bahawa depan saya ni semua ada orang yang ada asas-asas bahasa Arab. Jadi supaya kita taklah nak pening sangat dengan beberapa istilah-istilah yang ada dalam ilmu Nahwu. Jadi insyaAllah wujudan yang saya gunakan adalah, kalau nampak skrin kan? Skrin nampak kan? Okay. Boleh check sini. Nampak bang, nampak. Oh, boleh pening lagi Ustaz. Okay. Baik, insyaAllah maaf lupa kita buat pengenalan kelas dan pengenalan diri saya sendiri, insyaAllah. Saya Muhammad Haikal, boleh panggil saya Haikal. Saya hanya orang biasa je, hanya seorang yang ilmu cetek je. Saya guru di Kafa. Saya mengajar di Kafa buat sementara waktu. Dan saya saya kata saya masih muda lah, nak kata umur tu malu pula. Jadi saya kata saya agak muda, masih macam budak-budak tadika lagi lah kalau ilmunya tu. Jadi saya ucapkan halau wassalam kepada semua. Dan kesebelangannya adalah sahabat saya, sebelangan lagi adalah orang yang saya tak kenal. Jadi saya ucapkan halau wassalam dan saya ucapkan semoga kita diberikan kebaikan Allah SWT untuk menuntut ilmu, insyaAllah lebih-lebih lagi dalam bahasa Arab sebagai satu asas bagi penuntut ilmu, insyaAllah. Jadi ada lagi yang nak tahu tentang diri saya? Nama, umur, saya kata saya masih muda lagi lah. Nak muda tu taklah muda sangat. Muda lah juga. Saya orang Selangor, itulah. Saya sekarang ni saya mengajar di Kafa. Mengajar budak-budak. Saya pun budak-budak juga. Okay, rasanya okey kan? Itulah untuk diperkenalkannya. Rasanya tak ada benda lain lah. Tanya orang awam. Okay. InsyaAllah saya akan gunakan satu laman yang mana diasali oleh Darul Ifta' Mesriyah, Badan Fatwa Mesir. Badan Fatwa Mesir dia ada buat satu karya yang cukup baik lah, iaitu Minassatul Hidayah. Kalau nampak ni kan, nampak dekat sini warna biru ni kan, kat portal ni dia Minassatul Hidayah. Minassah
Al-hidayah. Minasah ni apa dipanggil? Pentas. Pentas minasah. Pentas hidayah. Hidayah. Untuk tujuan antara ujian utama minasah hidayah ni diadakan adalah disebabkan oleh untuk daf'un anit tatarruf wal unf. Dia nak menghalang daripada ataupun keganasan at-tatarruf. Tatarruf kan keganasan dan radikal. Ada sebilangan orang yang bila masa dia ni beragama, bila dia ni bertadayun, bila dia ni beragama, dia jadi orang yang radikal. Jadi sekarang kita kritik bukan pada agama, din tak. Kita kritik pada tadayun, pada cara beragama. Bila orang beragama kadang-kadang kita nampak sakut dima, air darah mengalir disebabkan kita dasar agama. Kita tengok dekat Yaman, dekat Syria, orang Islam sendiri antara saudara mereka ini berperang. Tapi Islam berperang. Nampak? Akhirnya orang-orang yang memeluk agama Islam ni, dia beragama dia cara ganas. Bunuh orang, mengkafirkan orang, bid'ah ke orang. Jadi, itulah Darul Ifta Mesir sendiri, dia mengadakan satu minasah hidayah ni, dan dia juga buat satu program iaitu diletakkan ilmu-ilmu Islam. Banyak-banyak kalau anda semua boleh tengok dekat dalam portal minasah hidayah ni, macam-macam ada. Saraf, ada mantik, ada tasawuf, ada fiqh, ada usul fiqh, ada. Dia sediakan daurah-daurah dengan video. Ini adalah daurah daripada ilmu nahwu yang disediakan oleh Syekh Dr. Hasan Osman, Amid Kuliah Lughah Arabiyah di Al-Azhar Syarif. Amid ni asalnya ketua Kisim, bahagian lughah di Al-Azhar Syarif. Disediakan ada video, cuma saya tak tengok video lah. Saya buka dia punya PC lah. Ringkas je, ada berapa muka surat je. Ini tentang nahwu saja. Tentang nahwu. Ada saraf, ada mantik dengan ulama-ulama Azhar, tasawuf, usul fiqh dan fiqh Syafi'i, ikhtilaful fiqh, boleh tengok. Tujuan untuk mendapatkan ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu yang penting. Jadi saya tengok kat sini sebab dia cukup ringkas kan, cukup baik. Cukup ringkas. Tengok kat sini boleh dapat muka surat. Jelas tak tulisan ni? Kena besar kan? Jelas tak dekat tulisan dalam buku kecil ni? Comel kan, buku comel ni? Nampak tak? Ataupun kita nak expand dengan dia, besarkan dia. Biasa kita expand lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya okey lah. Okay. Ringkas je. Yang sesuai untuk tadi pengenalan bagi kita. Contoh mungkin ada antara kita yang masih lagi tak dapat bezakan antara nahwu dengan sorof. Dan juga tak dapat bezakan antara sorof dengan lughah. Kita ada beza antara ilmu lughah berbeza dengan ilmu nahwu, berbeza dengan ilmu sorof. Ketiga perkara ni adalah perkara yang berbeza. Begitu juga ilmu arud wal qafiyah. Ilmu arud dan qafiyah juga berbeza, dan juga ilmu balaghah. Jadi dalam bahasa Arab, ilmu berkenaan dengan bahasa itu sendiri pecah banyak. Ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu qafiyah. Jadi kita di sini kita nak fokuskan ilmu nahwu sahaja. Ilmu nahwu sahaja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tengok dulu dekat dia punya kharitah. Kharitah ni peta minda lah. Kharitah ni peta minda. Kharitah kan peta. Kharitah ni peta minda. Okay. Tengok kat sini. Allah tak keluar. Okay ni. Apa yang kita nak tengok adalah mabadi al-asharah. 10 prinsip asas bagi bahasa Arab. Li'ilmin nahwu. Bagi bahasa Arab. Ada 10 prinsip yang menjadi pengenalan bagi ilmu. Jadi kalau ada antara tu semua yang belajar agama, kadang-kadang diperkenalkan dengan 10 perkara asal berkenaan ilmu. Bila belajar fiqh, belajar mabadi' asyarah. Belajar akidah, belajar ilmu mabadi' asyarah. Ilmu kalam, mabadi' asyarah. Musarraf, mabadi' asyarah. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Satu lagi. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9 sini. Tak cukup. Mana satu lagi? Nanti tengok balik. Okay. Baik. Allah SWT. Jadi kita kembali kepada kita punya buku kita, insyaAllah. Malah suara orang puasa ni dia tak segah.
masa tak puasa. Jadi kalau tak jelas, kalau suara macam lemah, macam tu, maaf lah. Okay. InsyaAllah kita teruskan di sini untuk melihat kepada muqaddimah fi ilmi nahwi. Pengenalan bagi ilmu nahwu. Lihat kepada tamhid pengenalannya. Fi mabadi al-ashrah li ilmi nahwi. Bagi pengenalan asas bagi 10 prinsip asas bagi ilmu nahwu. Ialah annahu yang bagi li talabil ilmi an yatasawwar al-ilma alladhi yashra'u fi talabih. Okay. Maka dia kata apa? Dia kata sepatutnya ketahuilah bahawa sepatutnya bagi talibul ilm, untuk ilmu, untuk dia dapat tasawwurul ilm ataupun tasawwur am, iaitu gambaran umum. Tapi dekat sini tasawwur al-ilm, iaitu gambaran ilmu. Alladhi yashra' fi talabih, iaitu yang mesti dimulakan. Syara'a maksudnya pemula. Mula. Syara'a ni boleh masuk mensyariatkan. Syara'allahu as-salata, Allah mensyariatkan solat. Tapi juga boleh bawa masuk mula. Syara'al katibu apa? Muqaddimatan misalnya. Penulis memulakan yashra'u fi talabih, iaitu dia mulakan daripada dia punya apa pencarian dia, liyakuna ala basiratin wa dhalika min khilal mabari asyarah. Untuk dia mulakan dengan basirah. Maksud apa beza basirah dengan basir? Dalam bahasa Arab macam-macam wazan. Basar beza dengan basir, beza dengan basirah. Cuma basirah ni adalah syai' maknawi, iaitu basirah cara makna, bukan cara hakiki. Okey, wa dhalika min khilal mabadi asyarah, iaitu kita boleh lihat daripada sudut mabadi asyarah, jam'uhan nazimu, iaitu yang telah disusun oleh an-nazim, iaitu orang yang menyusun nazam. Menyusun nazam disebut nazim, menyusun syarah disebut syarih, menyusun hasyiah disebut muhasyi. Jadi nazim di sini dimaksudkan adalah orang yang menyusun nazam. Nazam ini apa nazam? Tengok ni adalah nazam syair. Nazam boleh jadi dua, sama ada nasar ataupun syair. Tapi di sini dia adalah syair. Okey, tengok rahimahullah taala fi qawlihi, disebutkan oleh nazim, inna mabari kulli fannin 10, al-hadd wal mawdu' thumma thamara wa fadduhu wa nasbuhu wal wadi' al-ismu al-istimdad hukmu asy-syari' masailun wal ba'd bil ba'd iktafa wa man darul jami' hadha asy-syarafa. Kata nazim rahimahullah, apa nazim sini? Kebiasaannya siapa? Imam apa nama? Imam Sabban. Kebiasaannya ulama dia menyebut yang menyusun adalah Imam As-Sabban dalam syarahnya. Beliau sebut tentang perkara ni lah, mabadi asyarah. Mabadi asyarah. Kata apa? Inna mabari kulli fan, setiap ilmu dia ada pengenalan asas, iaitu mabadi asyarah. Pengenalan asas ni. Setiap ilmu ada 10 pengenalan asas yang mesti kita tahu. Belajar akidah ada 10 prinsip asas, ilmu kalam prinsip asas, mustalah 10 prinsip asas. Mana ada ulama yang menyusun juga kitab berkenaan dengan mabadi asyarah bagi setiap funun, setiap ilmu. Setiap ulum ilmu, maka ada ulama yang menyusun bagi setiap funun mabadi. Mabadi al-ilm. Dia kata apa 10 tu? Kata al-haddu. Al-haddu maksudnya at-ta'rif. Al-haddu. Wal mawdu' perbahasan tentang apa? Thumma thamarah. Thamarah ni hasil. Wa faddu, apa dia kelebihan. Dan juga dinisbahkan kepada apa? Wal wadi', siapa yang mengasaskan atau menyusun. Al-ismul istimdadu, apa nama isim? Apa nama ilmu tu? Al-istimdadu. Istimdad maksud istimdad. Istimdad maksudnya adalah sumber. Masdar, sumber istimdad. Istimdad bagi ilmu bahasa Arab apa? Ilmu nahwu apa istimdad dia? Istimdad dia adalah Al-Quran dan juga hadis serta kalamul Arab. Istimdad untuk fiqh. Kata dia dah berkurangan hadis juga lah. Usul fiqh, dia ada istimdad dia, hasil daripada qiyas, sadu zara'i, macam-macam istimdad. Hukum syari', apa hukum belajar? Jadi apa hukum belajar ilmu nahwu ni? Wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke? Masail, apa perbahasan dia?
Bahasan wal ba'du bil ba'd iktafa. Ada setengah kata kalau kita belajar separuh, sebahagian daripada 10 ni je, dia 4 ke 3 ke, ada dah iktafa, mencukupi. Wa man daral jami' hadha syarafa. Siapa yang tahu semua benda ni, hadha syarafa, dia dapat kemuliaan gitu. Kalau tahu semua ni dapat kemuliaan. Inilah yang kita nak cuba lihat pada hari ni, pada tengah hari ini, pada waktu siang ni, pada waktu nahar ni, iaitu 10 perkara. Tapi tak semua ni rasanya. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Wah, mana yang dapat lah. Jadi 9 je. Okay. Kita lihat satu-satu tentang perbahasan yang pertama, iaitu berkenaan dengan al-had. Al-had ataupun maksudnya ta'rif. Haddun nahwi sini kan. Had nahwi maksudnya ta'rif bagi nahwu. Okay. Tutlaku kalimah an-nahwi fi al-lughat al-arabiyyah ala iddati ma'anin minha al-jihah. Taqulu dhahabtu nahwa fulanin, ay tutlaku kalimah an-nahw. Okay. Pertamanya kita membahagikan ta'rif kepada dua bahagian. Sama ada yang pertama di sisi lughah, yang kedua di sisi istilah. Lughah dan istilah. Lughah maksudnya di sisi peletakan bahasa. Di sisi peletakan bahasa. Bahasa kita kata nahwu, apa maksud alif lam nun ha waw ni? Nun ha waw ni dalam bahasa Arab apa? Di sisi kebanyakan umum lah, orang awam kata dia apa? Orang awam kata nahwu ni maksudnya adalah jihah, arah. Arah, maksudnya nahwu ni adalah maksudnya arah. Jadi bila kita katakan dhahabtu nahwa fulan, saya pergi ke arah fulan tersebut. Maknanya nahwa di sini nampak dekat dalam buku ni, buku kecil ni. Nahwa di sini maksudnya adalah ke arah. Ke arah. Saya pergi ke arah fulan, kepada si fulan ni saya pergi ke arah dia. Wa minha, dan boleh juga bawa maksud asyaruhu wal mithlu. Menyerupai. Seperti taqul, seperti kamu katakan Muhammadun nahu Ali, Muhammad ni macam Ali. Iaitu shibhuhu wa mithluhu, macam dia Muhammad ni seperti Ali. Muhammad ni seakan-akan Ali. Shibhuhu wa mithluhu. Ini adalah antara, ada juga maksud lain. Kalau dalam buku Syekh Hamid, Syekh Abdul Hamid Al-Azhari juga menyebutkan makna-makna yang lain dan syarah dia kepada Ajurumiyah. Okey, tapi kat sini cukuplah berdua sesuai untuk beginner mubtadi macam saya ni. Okey. Shib maksudnya adalah seperti, dan juga maksudnya adalah ke arah. Itu di sisi bahasa. Istilah pula. Apa maksud istilah? Kan ni watutlaku kalimah nahwu fi istilahil ulama. Istilah maksudnya, istilah ni adalah maksudnya apa yang difahami di sisi ta'ifatun minal qaum. Ta'ifah minal qaum. Maksudnya istilah yang difahami oleh sebilangan kaum, sebilangan puak. Istilah di sini istilah ataupun nahwu yang difahami oleh puak yang dimaksudnya adalah ahli nahwiyin, ahli nuhah. Nuhah mengatakan bahawa nahwu ini adalah, apa maksud di sini mereka? Ahli nahwu, mereka tak kata nahwu ini maksudnya adalah ke arah, tidak. Mereka juga tak kata nahwu ini adalah maksudnya adalah seperti, tidak. Mereka mengatakan dianya adalah satu ilmu yang khusus, istilah yang khusus di sisi mereka. Ia tidak difahami oleh orang awam. Dia kata apa? Tengok, al-ilmu bil qawa'id allati yu'arafu biha ahkamu awakhir al-kalimat al-arabiyyah fi hal tarkibiha min al-i'rab wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Ilmu bil qawa'id berkenaan dengan kaedah-kaedah allati yu'arafu biha, iaitu allati yang dengannya yu'arafu bisababiha, yang dengan sebab kita tahu ilmu nahwu ni, ahkam awakhir kalimat, kita akan tahu ahkam, hukum-hukum di akhir kalimah. Yang dimaksudkan dengan sini ahkam awakhir kalimat adalah ahkam ahwali awakhir kalimat, adalah ahwal kalimah. Sebab tu kita tak bicarakan berkenaan dengan huruf. Kita tak kata
huruf. Kita tak kata Zaidun, tiba-tiba kita kata Nahu, kita kata dia, bila kita mafu' dia jadi Zaijun. Zaidun jadi Zaijun. Maksudnya Zaijun. Lepas tu tukar pula majrur jadi Zaikun. Betul ke gitu? Kenapa? Kita ubah huruf. Tapi Nahu tak ubah huruf. Dia ubah ahwal awakhir kalimah. Hal keadaan akhir kalimah. Dia tak ubah huruf. Dia ubah akhir kalimah. Iaitu dia ubah baris. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ra'aitu Zaidan, salamtu ala Zaidin, ja'a Zaidun. Begitu. Bila dia berubah di sisi baris ahwalnya, maka itulah dikategorikan sebagai Nahu. Okey. Fi hali tarkib, ya bagus. Kalau dalam takrifan yang dikemukakan oleh beberapa ulama, mereka sebut apa? Kita kata tarkib. Dia hanya membadai sampai awakhir kalimah. Bagus. Takrif bagus sebab dia letak juga al-arabiyah di hal tarkibiyah. Dua sifat yang agak menarik ditambah. Al-arabiyah dengan hal tarkib. Kenapa? Jadi orang akan faham, kita orang awam akan faham bila disebutkan takrif dia letak arabiyah, bahawa di sisi orang Arab kita akan faham bahasa Inggeris tu bukan bahasa. Di sisi orang Arab, bahasa Inggeris bukan bahasa. Jadi kita kata go atau when atau going di sisi orang Arab, mereka tak akan kata tu lughah. Sebab dia mesti arabiyah. Jadi fi hal tarkibiyah. Nahu mesti dalam keadaan tarkib. Mesti dalam keadaan pecahan perkataan. Tak boleh satu kalimah je. Tak boleh kata Zaidun. Pada kita kata Zaidun ni Nahu ke? Tidak. Dia mesti ada susunan ataupun ada lebih dari satu perkataan. Ja'a Zaidun. Itu baru kita boleh kata, kita boleh i'rabkan dia. Tapi kalau dia dalam keadaan satu mufrad, dia bukan tarkib tapi dia mufrad, tak boleh. Dia kata Zaidun. Baru kita tanya, okey, apa hukum Zaidun ni? Kita tak boleh bagi hukum. Tapi kita kata maktabun, tanpa kita letak mubtada, tanpa kita letak fa'il, tak boleh jadi hukum. Maka kita tak boleh katakan dia nahu. Sebab tu kita ikat dia kat sini, ataupun kita letak kuyut kat sini persoalan dia. Iaitu tarkib minal i'rab wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Daripada i'rab dan bina. Dari i'rab dan bina. Kenapa dia tambah juga minal i'rab wal bina? Sebab saraf juga saraf, apa saraf dengan nahu? Saraf bincang berkenaan binyatul kalimah. Darasa yadrusu. Jadi kita tengok daripada darasa yadrusu. Kenapa dal tadi bari mati? Yadrusu. Sedangkan asal dia fa'il madhi darasa. Tapi bila kita buang, kita tambah ya tadi, ya mudhari', ya mudhara'ah, yadrusu jadi yadrusu. Dah bari mati tambah ya kat depan. Darasa ra bagi atas. Tiba-tiba dalam fa'il mudhari' jadi yadrusu. Ru bagi depan. Asalnya sa bagi atas, su bagi depan. Tiba-tiba pula dalam fi'il amar udrus pula. Udrus. Dal mati tambah alif kat depan. Kenapa jadi macam tu? Ini dibincang dalam ilmu saraf. Ilmu saraf pula bincang selain huruf akhir. Selain huruf akhir. Okey. Jadi bila masa dia bincangkan berkenaan dengan huruf di awal dan juga yang kedua sebelum mata akhir, maka kita kategorikan dia sebagai ilmu saraf. Ilmu saraf, iaitu berkenaan dengan binyatul kalimah, berkenaan dengan huruf yang berbina kalimah tersebut. Binyatul al-kalimah, itu ilmu saraf. Daripada kataba jadi katibun, tambah alif di situ. Jadi itu ilmu bincang ilmu saraf. Tapi bila dibincang tentang baris akhir yang menyebabkan i'rab dan bina, maka dia adalah bahasan dalam ilmu nahwu. Saraf juga kadang-kadang bincang berkenaan dengan huruf akhir, tapi dia adalah bincang berkenaan dengan idgham. Sebab tu kita letak kat sini minal i'rab wal bina'i wa ma yatba'u dhalik. Okey. Minal i'rabi wal bina' wa ma yatba'u dhalik, iaitu daripada i'rab wal bina'. Sebab saraf kadang-kadang dibincang di akhir juga, tapi dibincang berkenaan dengan, dia tak bincang berkenaan dengan i'rab dan bina', dia bincang berkenaan dengan idgham. Kan dalam saraf kita bincang idgham, i'lal, ibdal, itu dalam bahasa saraf. Okey. Maka selesai kita dalam perbahasan ta'rif bagi ilmu nahwu. Ilmu saraf kita kata bincang tentang binatul kalimah.
ilmu balaghah, kita kata apa, ilmu yang terpecah kepada tiga bahagian, ilmu ma'ani, ilmu badi, uh, dan juga ilmu lughah. Ilmu lughah adalah ilmu yang membahaskan berkenaan dengan ma'ani al-fadh mawdu'ah, makna lafaz yang ada pada lafaz tersebut. Lafzun kaza wudi'a li kaza, lafaz ini maknanya adalah begini. Itu dibincangkan dalam ilmu lughah. Ilmu nahwu tak bincang tentang makna bagi perkataan tersebut. Ilmu nahwu bincang tentang baris akhir perkataan tersebut. Apa kita nak kata, dan dia juga boleh menjadi makna. Kita kata qatala Zaidun Amran, kita tahu dah siapa yang memukul. Ataupun kita terbalikkan, qatala Amran Zaidun, kita tahu dah siapa yang memukul, Zaid. Sebab apa? Sebab dia mesti marfu'. Fa'il, pelaku mesti yang berbaris marfu'. Jadi dia adalah orang yang kita katakan sebagai pelaku. Dengan sebab kita tahu ilmu nahwu, kita tahu hukum bagi perkara tersebut. Masya Allah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya ataupun tulis di ruangan komen, ataupun tak faham berkenaan dengan pengenalan kita dalam bab ta'rif ni. Okey, rasanya semua faham berkenaan dengan al-had ataupun ta'rif bagi ilmu nahwu. Kita teruskan kepada bahasan terusnya berkenaan dengan mawdu' ilmu nahwu. Apa bahasa ilmu nahwu? Bahasa ilmu nahwu adalah, zoom sikit. Okey, boleh zoom terus. Okey, mawdu' ilmu nahwu, bahasa ilmu nahwu. Al-kalimat al-arabiyyah min jihati al-bahthi an ahwaliha al-madhkurah, iaitu dia membahaskan berkenaan dengan kalimah-kalimah Arab dari sudut bahs tentang ahwal yang disebutkan tadi lah. Ahwal ni tarkib tadi, wal minat. Faedah ilmu nahwi, kat sini dia sebut secara ringkas faedah bagi ilmu nahwu. Fa ya ma'rifatu sawabil kalami min khata'i wa sawn lisani 'anil khata'i fi kalamillahi wa kalami rasulih wa nutqu sahih. Adalah faedah kita tahu ilmu nahwu ni adalah untuk kita mengetahui kebenaran kalam yang kita sebut tadi daripada kesilapan. Contoh Syekh Dr. Osman, Syekh Dr. Hasan Osman, dia sebut ada sebilangan khutabah, sebilangan khatib ni. Dia salah dalam dia punya perkataan. Dia salah dalam dia punya ucapan. Dia sebut, mana dalam hadis sebut inni haramtu kan? Inni haramtu nafsi. Inni haramtu zulma dalam hadis kudusi kan, sebut ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Tapi ada setengah khutabah ni dia tersilap. Dia kata apa? Dia bila dia nukilkan dia kata ya ibadi inni haramta zulma. Dia ubah, dia letak mutakan dia tak mukhatab. Dia tersilap. Inni haramta zulma ala nafsi. Jadi kita pun bila kita dengar, ni salah ni. Tak betul ni. Dia salah ni. Sebabnya guna tak mutakallim, tapi dia guna ta mukhatabah. Jadi salah. Jadi bila kita tahu ilmu nahwu, kita akan tahu ini yang betul, ni yang salah. Ni yang pertama kita. Wasawnul lisan, dan untuk memelihara lisan anil khata', daripada tersilap. Taklah kita kata ana yazhabu. Taklah kita kata ana yazhabu ataupun Zaidun azhabu. Sudah. Ataupun kita kata sebab dia di pelik dah. Sebab yazhabu untuk huwa dia buat anna pula. Macam mana kita nak buat benda tanakut ni? Di pelik. Dia salah. Ataupun zahabtu fil fasla. Zahabtu jalastu fil fasla. Lepas fi jadi bagi atas. Jadi kita pun nampak ni silap ni. Lepas roja mesti bagi bawah. Kita dia tersilap. Itu adalah kita nak memelihara lisan daripada tersilap. Dia sama lagi. Fi kalamillah wa kalam Rasul. Sebab kita tak tersilap dalam menyebut kalam Allah dan kalam Rasul. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ada satu peristiwa berlaku, iaitu berkenaan dengan ketika mana ada orang yang membacakan surah Taubah.
bila dibacakan annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, dia baca macam mana dia baca? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Okey. Allah sebut dalam Quran annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, tapi ada orang yang baca annallah, dia ada beza. Dia ada pertama ada seorang iaitu zaman sahabat datang Sayyidina Umar tu tadi, iaitu dia datang untuk dia bacalah ayat ni. Cuma orang yang datang tu bila dia baca ayat ni, dia adalah orang Arab tapi dia dah bercampur dengan Ajam, bukan Arab. Jadi mungkin dikhawatiri berlaku lahan ataupun kesilapan daripada tutur kata dia. Jadi berlaku al-lahnu, kesilapan. Kerana sebab dia Arab pure, tapi sebab dia dah bercampur dengan orang Ajam, jadi menyebabkan kesilapan dalam tutur kata dia. Jadi bila dia baca Quran, dia baca tiba daripada surah At-Taubah, dia baca annallaha bari'um minal musyrikin wa asalnya wa rasuluhu. Dia baca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Annallaha bari'um annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Okey. Cuba tengok ayat tu. Tengok ayat jap. Okey. Ada tak yang boleh sebutkan apa yang beza? Kenapa beza baris? Apa yang beza sebenarnya dalam baris tadi? Menyebabkan makna dia beza. Allah dari kok ada yang tahu? Kok ada yang teringat ke? Allah bari'um minal musyrikin. Kok ada yang tahu apa beza antara annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu dan annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi? Tengok ada tak ayat ni tuan. Okey. Mana? Tak. Oh ni. Tengok sekejap. Kok ada yang boleh nyatakan perbezaan antara annallaha bari'un? Mana? Oh ni, jumpa. Allah. Okey, nampak? Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Waktu ada orang Ajam dalam zaman sahabat, dia baca wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Wa rasulihi. Zoom tak? Macam nak zoom? Nampak tak? Okay, ada yang tahu yang nak cuba bezakan antara annallaha bari'un minal musyrikin wa rasul. Apa beza dia? Kita cuba copy. Letak kat sini. Okay. Letak kat sini. Oh, kita buka. Gini. Tengok kat komen ada tulis annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, tapi wa rasuluhu tu dia baca wa rasuli. Itu. Okey, ada yang tahu macam apa beza antara wa rasuluhu wa rasuli? Dan perbezaan baris tadi menyebabkan dia berbeza makna. Makna yang cukup salah. Yang sangat tersasar daripada tujuan asal. Okay. Sebab bukan idhafat and huruf jar. Anallah bari'un minal musyrikin sebab bukan idhafah. Okey. Betul. Wa rasuluhu bukan idhafah dan bukan juga huruf jar. Mungkin Ustaz Anish nak kata wa ni kot. Mungkin sebab waw ni nak kata ataf sebenarnya. Sebab waw ni bukan waw ataf. Rasanya mungkin Ustaz Anish nak kata dengan tu. Ya, betul kata. Waw ni kata kalau waw kita kata wa rasulihi, maka waw ni akan jadi waw ataf. Waw ni akan jadi waw ataf. Ataf kepada siapa? Al-musyrikin. Musyrikin jadi majrur dengan sebab harful jar. Dan juga rasulihi jadi majrur wa rasul disebabkan waw ataf bagi musyrikin tadi. Dan musyrikin ni majrur disebabkan min tadi. Okey. Apa kesan dia kepada
ayat. Bila kita kata anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasulihi, dia maksud Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan juga rasulnya. Maksudnya Allah berlepas diri daripada musyrik dengan rasul. Betul ke? Salah. Tak mustahil Allah lepas diri dengan rasul. Jadi orang Arab tadi telah melakukan satu kesilapan yang besar, tersasar daripada maksud sebenar, iaitu annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Dia kata annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu, bari'um minhu aidan. Dia kata annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu bari'un, dan rasul juga berlepas diri daripada orang musyrik juga. Di situ. Maknanya kita takkan hukum waw ni sebagai wawul ataf. Atau mungkin kita boleh hukum waw al-istinaf. Waw istinaf mungkin kita boleh hukum sebagai waw al-istinaf. Tapi bukan waw al-ataf, sebab nanti dia akan merosak makna. Sedangkan yang dia sebut sini bahawa Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada musyrik. Bukan Allah berlepas diri daripada musyrik dan Rasulnya. Okay. Saya boleh faham itu insyaAllah. Okay. Jadi dia akan melihara kita. Saya tahu ilmu nahwu, kita tahu oh imam ni baca salah ni. Dia mana yang mengubah makna dan mana yang mengubah hanya sekadar baris. Sebab ada setengah kesilapan lahan yang hanya tidak mengubah makna. Ada setengah kesalahan yang mengubah makna. Dan juga disebutkan siapa yang tak belajar ilmu nahwu ni. Ulama menyebutkan bahawa dia ini berisau, dikhawatiri, digolongkan dalam kalangan orang yang berdusta atas Nabi. Sunnah Nabi SAW menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku secara sengaja, maka akan disediakan api neraka buat diri dia. Kenapa diancam hadis ni untuk orang yang tak kenal usul? Sebab orang tak ajar nahwu ni dia akan tersilap bila dia menyampaikan hadis tu buat Al-Quran. Jadi bila disampaikan hadis, dia silap dalam baris, maknanya berubah. Jadi seakan-akan dia berdusta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dia ulama mengukuhkan orang tak belajar nahwu ni boleh jadi berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nutqu sahih. Situlah. Bila kita nampak orang yang boleh belajar nahwu ni, dia akan bercakap dengan an-nutqu, tutur dengan sahih, tutur dengan tepat dan betul. Tutur dengan tepat dan betul. Itu yang kita nak. Bertutur dengan tepat dan juga betul. Allahu Akbar. Okey. Dan juga ilmu nahwu tidak perlu dipelajari oleh orang awam, orang-orang Arab zaman Nabi. Sebab tu kita tak pernah tengok ada madrasah ataupun ada sekolah-sekolah atau ada kutab yang ada di zaman Rasulullah SAW nak belajar ilmu nahwu. Tak perlu. Sebab orang Arab jahiliyah, walaupun mereka jahil, tapi mereka hebat bahasa. Mereka ini belajar secara mereka ni adalah dapat semula jadi saliqah. Mereka dapat secara saliqah, iaitu semula jadi. Semula jadi mereka tahu bahawa hadha untuk satu, hadha ni untuk dua. Semula jadi mereka tahu fa'il itu marfu'. Kalaulah kita hidup zaman dia, kalau kita tanya dia adakah hukum fa'il ni marfu', mansub atau majrur, mungkin mereka tak dapat jawab. Sebab mereka tak tahu istilah. Mereka tak tahu istilah sebab istilahnya adalah istilah yang baru wujud. Sebab tu Imam Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam beliau mengatakan bahawa belajar ilmu nahwu adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Bid'ah ni benda baru tapi dia wajib belajar. Walaupun peletakan nama marfu', majrur, mansub, apa lagi? Majzum itu adalah makna nama yang baru, tapi orang Arab jahiliah telah menguasainya. Mereka tahu fa'il itu mesti marfu'. Marfu' untuk mesti mansub. Dia tahu. Dia tahu. Itu yang hebat je tentang mereka. Dan mereka juga tahu saliqah bahawa ma ni untuk perkara yang tidak hidup. Man ni untuk yang hidup. Kalau kita kata man untuk siapa? Benda yang hidup. Ma ni untuk benda yang tak mengakal, tak hidup. Mereka tahu secara saliqah semula jadi. Dan juga mereka ni memang pakar dalam bahasa Arab. Mungkin lebih pakar daripada orang-orang yang ada PhD bahasa Arab sekarang. Walaupun mereka jahiliah, tapi mereka pakar dalam bahasa. Sebab tu Al-Quran diturunkan dalam bentuk cabaran dalam bahasa Arab. Mukjizat yang diturunkan mengikut kepakaran pada zamannya. Nabi Musa hebat pada zaman tersebut adalah sihir.
Dan Allah tunjukkan mujizat kepada Nabi Musa berkaitan dengan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular ahli sihir. Zaman Nabi Muhammad SAW, orang ada hebat dalam bahasa. Syairnya, bahasa yang tinggi. Jadi Allah turunkan mujizat dalam bentuk mujizat bahasa yang cukup tinggi, iaitu Al-Quran dengan ilmu bayan, mubadiknya yang cukup. Masya Allah, interesting lah. Gitu. Ra'id jiddan. Okay. Jadi, disitulah berkenaan dengan kita kata orang Arab tak perlu kepada bahasa. Belajar ilmu nahwu tak perlu. Wadi' ilmu nahwi. Siapakah yang mengasaskan yang ada soalan sebelum tu ada nak tanya soalan ke? Tanya soalan, boleh buka mic tu tanya. Nak munazarah, saya buka ahli nak munazarah. Ataupun nak memberitahu info tu pun sangat terbaik. Allah. Teruskan kepada wadi' iaitu siapa yang mengasaskan. Di sini kita tak ada mengasaskan, kita kata siapa yang menyusun begitu. Pendapat pertama dia kata huwa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Wadi'u ilmi nahwi huwa Sayyiduna Ali. Ini kita hukum sebagai Ali ni jadi badal kepada Sayyiduna. Ni sama Ibnu. Kenapa kat Ibnu? Ada Ibnu. Ayuh. Dikatakan yang mula-mula menyusun adalah Sayyidina Ali. Tetapi ada pendapat lain dikatakan Abul Aswad Ad-Du'ali disuruh oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang suruh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan ataupun menyusunkan secara asas lah. Taklah semacam tebal. Kita tengok kitab-kitab yang ada sekarang. Macam kitab Mughni Labib tebal benar. Ataupun Ashbah wa Nazair Al-Munahu tebal. Dulu taklah gitu. Dia hanya susun sekadar pengenalan asas yang diperlukan pada zaman dia. Kemudian berubah zaman, mula berkembang kitab perpasan tu mula menjadi banyak. Yang menariknya zaman dulu, dulu makhraj huruf dulu dibincangkan dalam ilmu nahwu lah, ilmu bahasa. Tapi berubahnya masa dan keperluan makhraj huruf tu dikeluarkan dan dimasukkan dalam ilmu tajwid. Itu menarik kan? Info menarik lah. Okay. Waruwiya fi sabidalik, dan diriwayatkan sebab-sebab berikut dalam kitab-kitab nahwu lah. Kitab-kitab nahwu diriwayatkan tentang kisah-kisah sebab peletakan ilmu nahwu. Anna Abul Aswad Ad-Du'ali qalat lahu ibnatuhu, bahawa Abul Aswad Ad-Du'ali ni ditanya oleh dikatakan kepadanya, anak Abu Aswad Ad-Du'ali kata kepada dia, Abu Aswad Ad-Du'ali ni, ya abati wa ayahku, ma ajmalu as-sama'i. Ma besar sikit. Ma ajmalu as-sama'i biraf. Maksudnya dengan biraf'i, dengan rafa' ajmalu. Nampak bagi rafa'. Dia marfu' bidhammah. Birafa'. Jadi setelah Abu Aswad Ad-Du'ali mendengar apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu, jawabnya khawdi as-sama'i. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali fazannaha tastafhimu. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali menyangka bahawa anaknya hendak menanyakan soalan kepadanya. Faqala mujiban. Maka dia menjawab, Abu Aswad Ad-Du'ali menjawab, nujumuha. Cantiknya langit disebabkan oleh bintang-bintangnya. Nujumuha. Nujumuha. Faqalat lahu. Maka anak perempuan pun tanya, innama aradtu ta'ajjuba walam arid al-istifham. Saya hendak untuk merasa takjub. Merasa takjub, takjubnya, cantiknya, cantik langit. Walam arid istifham, dan saya tak nak tanya soalan. Saya tak nak tanya soalan. Kenapa ayah dia kata dan menyangka bahawa anak perempuan ini hendak bertanya soalan? Kenapa? Sebab ajmalu dalam rafa' dan as-sama'i dalam bentuk khafad. Ajmalu marfu' dengan dhammah, as-sama'i menjadi majrur. Hukum kat sini ma kita akan hukum sebagai khabar muqaddam
Ajmalu kita akan wakilkan sebagai mubtada muakhar marfu' bil dhammah, as-sama' jadi mudhaf ilaih. Okey. Ma ni ma yufil istifham. Maksudnya apa? Apa? Ajmalu ni akan wakilkan sebagai isim. Ajmalu ni isim. Jadi seakan-akan ayah dia faham bahawa disebabkan baris ni, baris dhammah ni, maksudnya adalah apa yang cantik dekat langit ni. Kenapa langit cantik? Sebab apa? Sebab baris. Sebab baris. Sebab baris. Okey. Jadi sebab itulah ayah dia ni rasa dia ini hendak bertanya soalan. Okey. Jadi saya nak cuba tanya. Kalaulah ayah dia ni, kalaulah anak dia tak nak tanya soalan dan dia nak rasa ta'ajub. Dia nak rasa ta'ajub. Okey. Kalau dia nak rasa ta'ajub, so apakah yang perlu ataupun baris macam manakah yang perlu ditanya oleh anak dia tadi? Siapa yang boleh tuliskan? Ustaz Arif nak tanya. Nak beritahu. Buka mic ni. Kalau ma ajamul sama'i dia menunjuk kepada pertanyaan. Jadi kalau nak menunjukkan kepada ta'ajub macam mana pula? Dia akan jadi mansub ma'ajmala. Ma'ajmala. Ma'ajla sama'i ke sama a sama u? Sama. Siapa boleh? Siapa boleh try? Ma'ajmala sama'i ke sama a ke sama u? Ma'ajmala'i, sama'i, sama u, sama a. Kau siapa yang boleh try? Itu contoh lah kita nak buat kata apa, menyebabkan boleh menyebabkan perbezaan dalam maksud perkataan tadi. Dan dia adalah patutnya anak dia tadi tanya, jawab apa? Patut anak dia jawab tak keluar. Ma ajmala. Macam tak baris. As-sama. Bagus. Salah Syafiqah. As-sama. Andai. Barakallahu fiki. As-sama dengan mansub. Okey. Ma kita akan i'rab dia sebagai, asal tadi ma ajmal sama'i kita kata ma istifhamiyah kan. Tapi kalau ma ajmal sama'a kita akan i'rab sebagai ma at-ta'ajjub. Hukum dia adalah khabar muakhar. Ma at-ta'ajjub. Ma at-ta'ajjub. Dan juga ajmala, apa yang ajmala kita akan hukum dia sebagai fi'il madhi. Lambatlah tulis ni. Fi'il madhi mabni alal fathi dan dhamir mustatir takdiruhu huwa. Okay, ma ajmala kat situ dia akan jadi, asal tadi akan jadi isim sebab dia mubtada muakhar. Tapi sekarang ma ajmala, kata ajmala tu akan sebagai ma ta'ajub, ajmala jadi fi'il madhi mabni al fathi dan fa'il dhamir mustatir. As-sama'a, kenapa as-sama'a dia dihukumkan sebagai maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi. Aywa, sahih. Aywa, ahsanti. Itu maf'ulun bihi. Ma ajmala as-sama'a. Dan juga ada juga yang meriwayatkan dalam bentuk yang lain. Ada sebilangan ulama mengatakan bahawa bukan mak yang sama, tapi dia ditanya berkenaan dengan ma asyaddal harra. Tapi anak dia tanya ma asyaddul harri. Kenapa panasnya hari ni? Apa tu ayah dia ingat dia nak tanya soalan. Rupanya tidak. Patutnya dia kata ma asyaddal harra. Okey. Itu antara riwayat lain lah yang menceritakan tentang sebab daripada perkara ini. Okey. Kita tengok dekat dalam hukum belajar Allah masalah sini. Istimdad ni macam biasalah. Istimdad ni datang ni sumber ilmu nahwu ni daripada Al-Quran, sunnah dan juga
kalam Arab. Kalam Arab. Sumber bahasa Arab, sumber nahwu dan datang dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Al-Quran kata dia ya, ya tu. Contoh ada beberapa i'rab menarik yang datang Al-Quran, itu hazani. Hadani khasman ikhtasamu. Hadani khasmani ikhtasamu. Jadi kita kalau orang awam bahasa Arab, orang awam ni dia akan kata macam mana Allah boleh sebut i'rab macam ni. Hadani khasmani ikhtasamu dalam Quran. Hadani khasmani ikhtasamu. Tengok ayat apa ni, surah apa ni, entahlah. Teringat tak? Hazani, mana Zal? Dan mana Zal ni? Oh tak ada. Entah. Tak apa. Oh yang atas ni. Hazani khasmani ikhtasamu. Okay. Search. Tengok. Enter. Okay, keluar. Cuba. Yes. Good. Gitu. Mantap. Okay. Nampak? Hazani, nampak tak semua? Nampak ni? Hazani kecil sangat. Comel-comel. Hazani khasman ikhtasamu. Al-Quran surah apa ni? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Al-Hajj ayat ke-19. Kata bahazani khasman ikhtasamu. Untuk maklumannya, bahasa Arab ni, Al-Quran ni dia dikaji oleh orientalis. Ada orientalis yang hebat bahasa Arab juga. Dia kaji bahasa Arab ni, dia belajar tafsir. Jadi bila dia belajar bahasa Arab, dia tengok Al-Quran, dia cari apa ada beza i'rab tak? Ada beza i'rab tak? Kalau ada salah i'rab tak? Lepas tu adalah jenis-jenis yang sedikit-sedikit orientalis dia buat satu kitab ataupun dia buat satu tulisan yang mengumpulkan tentang kesilapan Al-Quran dalam nahwu. Dia kata Quran silap. Dia kata antara yang dia sebutkan adalah masalah hadani khasman ikhtasamu. Apa masalah dia? Tengok ni. Hadani dalam bentuk musanna. Hazani. Khasmani dalam bentuk musanna. Tengok. Ikhtasamu bentuk jamak. Macam mana boleh terjadi bila berlaku yang mubtada di depan ni musanna, tiba-tiba ikhtasamu dalam bentuk jamak? Dia kata Quran silap. Dia kata Quran silap. Orientalis itu Quran silap. Okey, nampak? Ini satu kalimah yang menarik. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada beberapa lagi perkara yang didebatkan. Tapi sebenarnya ulama ada jawapan. Tapi sebab orang tadi ni biasalah, dia cuba untuk menyesat korang. Hazani khusman ikhtasamu, begitu. Nampak? Hazani khusmani dua musanna, ikhtasamu dalam bentuk jamak. Jamak fa'il jamak, ikhtasamu. Ikhtasamu. Jadi mereka bertanya, macam mana boleh jadi macam ni? Ni salah ni. Dia tak betul. Kalau patutnya hazani khusmani ikhtasama, dua kumpulan ni berperang, bergaduh. Ikhtasama dua. Terus sana sebab tadi ada masalah. Yang didebatkan oleh tadi saya, tapi kita ada jawapan. No problem. Kenapa? Sebab hazan ni dua kumpulan. Dua kumpulan. Khosman memang dua kumpulan, tapi dua kumpulan yang ramai. Betul tak? Contoh kita kata hazani fariqani. Dua kelab bola sepak kita ada. Dua pemain bola sepak laibu, mereka bermain. Sebab apa? Asalnya memang ramai. Dua pak, tapi satu kumpulan bola sepak ada berapa orang. Satu lagi ada berapa orang. Jadi dia ramai. Asalnya dia ramai. Jadi boleh kita letak fi'il sini. Jadi kita boleh kata hazani fariqani apa? Laibu. Mereka dua kumpulan bola sepak ni dia bermain. Mereka main, itu gunakan. Kita kata laiba, kita panggil laibu. Boleh. Nampak? Atau kata istimdad, sumber daripada bahasa nahwu ni adalah Al-Quran. Bila Al-Quran kata ada dalil ada.
boleh jadi ini betul. Ini dia betul. Itu dengan hadis. Dan begitu juga dengan kalam Arab. Maksudnya itu syair lah. Syair-syair jahiliyah. Bila ada dalil, bila ada syair nampak betul, maka dia jadi hujah. Dia dalil bahawa dia ada. Benda ni betul. Ada. Okay, kita nak habis dah. Allah, nak habis dah. Okay, sikit lagi. Bagus. Okay. Dan kita lihat kat sini. Hukum syari'i fihi. Hukum belajar nahu. وتعلم وتعلم تعلم belajar dia fardu min furud fardu kifayah dan warubama ta'ayyana dan boleh jadi dia fardu ain. Belajar dia adalah fardu kifayah, tetapi boleh jadi belajar adalah fardu ain. Boleh jadi fardu ain. Ta'allumu menjadi fardu ain, kita belajar. Belajar dia menjadi fardu ain. Ala wahidin, kata seseorang, fasara fardu aini alaihi, maka menjadi fardu ain ke atasnya. Betul, kata fardu kifayah ni adalah bila masa dalam satu kumpulan cukup ada sesatu puak saja yang belajar. Contohnya di antara kita ni lah. Contoh macam Ustaz Arif tinggal dekat Putrajaya. Ustaz Arif. Jadi cukuplah Ustaz Arif dengan kawan-kawan Ustaz Arif yang belajar ilmu nahu, maka penduduk Putrajaya terlepas daripada dosa. Gitu besar pun tanggungjawab belajar ilmu ni. Ataupun mungkin jadi fardu ain bila masa tak ada orang dah. Bila masa semua penduduk Putrajaya tak nak belajar fardu tak nak belajar ilmu nahu semua sekali, maka Arif jadi wajib lah. Arif wajib belajar. Bila Arif dah belajar, maka jatuhlah gugurlah kepaduan tadi. Okay. Wa'addal 'allamatul 'Izz bin Abdul Salam ta'allumuhu min al-bid'ah wajibah. Dan Imam Sultan Ulama Izz bin Abdul Salam mengira dia sebagai bid'ah yang wajib. Menariknya Imam Izz bin Abdul Salam antara ulama mazhab Syafi'i yang besar, dan dia membagikan bid'ah kepada 5. Tak, kita selalu dengar bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Imam Izz bin Abdul Salam membagikan kepada 5. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang apa tu sebut? Makruh. 5 hukum syarak atau 5 letaknya Imam Izzuddin Abdul Salam. Dan dikatakan belajar ilmu nahwu ni antara bid'ah yang wajib. Bid'ah dia benda baru tapi dia wajib. Benda baru tapi dia wajib. Macam belajar tafsir, macam belajar qiraat. Dia benda baru belajar. Maknanya belajar ilmu apa? Ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Zaman Nabi tak ada usul fiqh, tapi sekarang belajar dah wajib. Dia bid'ah tapi dia wajib belajar. Okey. وقال الإمام فخر الدين الرازي في المحصول معرفة النحو واللغة والتصريف واجب لأن الشرع شرعنا عربي فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من أفراد الكتاب والسنة. Imam Fakhruddin Ar-Razi ada kitab usul fiqh, nama dia Al-Mahsul. Kitab usul fiqh yang terbesar antara usul fiqh besar dalam Ahlussunnah Jamaah. Al-Mahsul. Katanya belajar nahwu dengan lughah ni dan ilmu tasrif ni wajib lah. Sebab syarak kita ni dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak faham bahasa Arab tanpa kita tahu ilmu kalam Arab? Tak mustahil. Jadi benda yang tidak ma la yatimu wajib ila bihi, fa wajib, apa yang tidak sempurnanya wajib dengannya, maka dia wajib. Apa yang tidak sempurna untuk memahami kalam Arab melainkan dengan ilmu nahwu, maka ilmu nahwu jadi wajib itu. Ma la yafhamu kalam al-Arab illa bihi, fa huwa wajib itu. Kalau kita tak faham kalam Arab melainkan dengan belajar nahwu, maka belajar nahwu adalah wajib. Maka semestinya untuk belajar ilmu ataupun kita mujtahid, wajib belajar ilmu bahasa Arab. Mujtahid. Kita kan mujtahid, kita penuntut ilmu, tapi macam mana kita nak belajar ilmu kalau tak tahu bahasa Arab, betul tak? Okey, itulah berkenaan dengan hukum syari'. Okey. Dan terakhir sekali, Allah SWT hilang. Okey, kita sikit.
مسائل علم النوع dan bahasan علم النوع القضايا التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا نحو كون الفعل مرفوع وأن النعل منعوته في إعرابه إلى غيره. Itu qadiyah isu perkara masalah yang dibincangkan sarih ataupun dhimnan, seperti kaun al-fa'il marfu', seperti fa'il dia marfu' ataupun na'at ni mengikut man'ut. Zaidun Zaidun qawi, na'at man'ut lah dalam i'rab dia, gitulah. Okey. Gitulah dalam perbahasan asas dari ilmu nahwu. Okey. Tengok sebelah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Maka selesai kita dalam perbahasan intah dars dauratu asasiyat an-nahwu daripada Ustaz Dr. Muhammad Hassan Osman. Syekh Hassan Osman yang sediakan kita punya template, kita punya saya nak tanya tentang soal qadar ayat 1 dan 2 perkataan Suratul Qadar. Kita tengok Suratul Qadar. Suratul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Surah Al-Qadar. Allah SWT. Surah Al-Qadar itu surah-surah yang selalu kita baca dalam surah Witir, dalam surah Witir. Okey. Surah yang selalu baca dalam rakaat Witir. Okey. Ayat 1 dan 2. Okey. Ayat 1 dan 2. Ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat yang pertama kita tengok inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okay. Senang kita tengok satu lagi. Okey, senang kita buka satu lagi. Okey, bagi kita nampak. Okey, cepat. Sini tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ada sini. Bagus. Apa beza antara surah Al-Qadar ayat 1 dengan ayat yang kedua? Yang pertama baca lailatil, ayat yang kedua baca lailatul. Okey, tengok. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, yang pertama kita katakan dia kenapa dibacakan dengan fi lailatul qadr? Dari sudut nahwu dibacakan lailati dikarenakan ada huruf jar sebelah dia, fi. Kalau kita baca inna anzalnahu fi lailata, salah. Besar. Mustahil kita selepas huruf jar kita akan baca dengan baris atas. Askun zahabtu ilal qalamun jalastu fil fasli. Tak kata fil fasla. Bila kata selepas huruf fi, harf jar, wajib setelah dia adalah majrur bagi bawah. Majrur bagi bawah. Wajib. Kita tak kata fi lailata, tak boleh kata fi lailatu. Maksudnya pada waktu. Pada waktu. Okey. Terusnya ayat yang kedua Allah sebut wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata. Wa ma adraka ma lailatul qadr sini. Lailatul sini baris depan. Itu hukum sebagai khabar. Khabar marfu'. Mana mubtada dia? Mana mubtada? Khabar isim istifham araf mubtada. Okey. Disebabkan oleh ma ni adalah mubtada. Jadi lailatu mesti jadi khabar. Lailatu jadi khabar. Dia khabar hukumnya adalah marfu' baris depan. Marfu' baris depan. Dia berubah baris disebabkan oleh apa? Nahwu lah itu lah. Dia disebabkan oleh ini lailati sebab ada fi sebelum dia. Lailatu sebab dia dihukumkan sebagai khabar. Sebab ma ni adalah
mak istifham ya sekarang. Mak istifham. Bila mak istifham dihukumkan sebagai mubtada, Lailatu akan dihukumkan sebagai khabar. Khabar masih bagi depan. Contoh, Zaidun qa'imun. Zaidun, kita tak kata Zaidun qa'iman, kita Zaidun qa'imun. Zaid akan dihukum sebagai mubtada, marfu' bagi depan. Qa'imun pun sama. Kita kata qa'imin, kita kata qa'imun. Iaitu dihukumkan sebagai baris depan. Dari sudut Nahu. Ini soalan Ustazah Rashidah adalah daripada sudut Nahu lah. Kenapa yang pertama fi lailati, sebab dia dihukum sebab sebelum labar di bawah. Jadi kalau kita dengar imam macam dalam solat, itu je tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr, salah besar. Mustahil separuh jar dari baris atas. Lepas tu kita dengar wa ma adraka ma lailatul qadr. Salah dari sudut ilmu Nahu. Sebab apa? Sebab dia adalah khabar. Khabar mana boleh bagi bawah. Okay, itulah, itu dari sudut Nahu lah. Dia benda yang sama lah. Lailatul Qadar sama lah. Ni cuma dia kata kami turunkan pada waktu kami kurangkan Al-Quran pada waktu Lailatul Qadar. Kamu tahu tak apa Lailatul Qadar? Tahu tak apa tu malam Qadar? Betul, malam Qadar ni. Al-Qadri. Bahasa Arab ada beza. Qadru dengan Qadaru. Ada beza. Qadru dengan Qadaru. Okey. Adakah setakat boleh tak Ustazah Rashidah dapat tangkap yang tu? Perbezaan yang daripada sudut hukum Nahu lah. Okey. Sudut Nahu. Dari sudut makna gitulah. Makna sama lah. Lailatul Qadar pertama menunjukkan kepada masa. Kedua ditunjukkan kepada apa, dia tanya apa balik? Apa adakah kamu tahu ya apakah itu Lailatul Qadar? Kamu tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Dia bersudut Nahu baris. Okey. Rasanya cuma dalam tadi rasanya kita tertinggal satu benda, iaitu tengok balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum kita nak tutup ada soalan lagi soalan lain sebelum saya tutup dengan satu kisah bagi menunjukkan kepada kelebihan bahasa Arab. Kisah yang terakhir sebelum kita tutup. Jadi sebelum ni kita buka, ada lagi yang nak tanya soalan berkenaan dengan Nahu asas-asasnya? Mafi. Okey. Tamam. Tayyib. Kita ada yang terakhir tadi kita tertinggal, iaitu tentang kelebihan. Jadi kalau kita belajar, kadang-kadang kita tengok kenapa banyak bahasa Arab macam tak ada kerja. Ada setengah orang dia kata orang ambil kuah bahasa Arab macam tak ada kerja. Baik belajar fiqah. Okey, kita tengok baik sini. Apa kelebihan belajar ilmu Nahu? Okey, dan disebutkan dalam Mu'jamul Udaba. Okey, oleh Yaqut Al-Hamawi dalam terjemahnya bagi Sayyidina Al-Kisai. Ada kisah Al-Kisai seorang alim qiraat. Alim qiraat dan juga alim Nahu bagi mazhab Kufah. Kita dalam Nahu ada dua mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Mazhab Basrah yang diketuai oleh As-Sibawayh dan juga mazhab Kufah yang diketuai oleh Al-Kisai. Pada satu hari masuk iaitu Abu Yusuf ni adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah dan juga sebagai imam besar dalam mazhab Hanafi. Abu Yusuf seorang qadi, yang orang pertama yang digelarkan Al-Qadi Al-Qudah. Beliau di satu hari beliau pergi berjumpa dengan Khalifah Rashid, Harun Rashid ni. Harun Rashid ni besar sikit. Harun Rashid pada satu hari qadi masuk berjumpa dengan Harun Rashid, dan dia nampak di sisi Harun Rashid ni, dia nampak ada Al-Kisai. Dia tengah berbincang dengan Khalifah. Jadi Abu Yusuf pun tanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Harun Rashid, adakah telah menggembirakan kamu Hazal Kufi, ulama Kufi ni daripada Kufah ni, Al-Kisai nak kata ni, wa syaghalak, dan telah menyebutkan kamu. Nampak? Dia tanya adakah Al-Kisai ni menyebabkan kamu ni
kamu gembira berada dekat dengan Al-Kisai dan berbicara dengan dia, berbincang dengan dia, bahas dengan dia. Maka jawab Ar-Rashid, nahu ni sebenarnya yastafrighuni li'annani astadillu bihi. Yalah, jadi sebab nahu ni membantu untuk beristidlal bihi al-Quran. Wa syair, bantu ku untuk memahami Al-Quran dan juga syair. Faqala Abu Yusuf, maka kata Abu Yusuf, inna ilman nahwi idza balagha fihi ar-rajul al-ghayata sara mualliman. Kalaulah seorang ilmu nahwu ni, bila seorang itu belajar ilmu nahwu sungguh-sungguh, maka dia akan jadi seorang muallim, dia akan jadi seorang muallim. Wal fiqhu, tapi fiqh, idza arafa ar-rajulu minhu jumlatan sara qadiyan. Tapi kalaulah fiqh ni bila belajar seseorang individu, dia akan jadi qadi. Dia nak menunjukkan kelebihan lah. Belajar fiqh ni lagi bagus lah belajar ilmu nahwu. Kita tengok apa jawab Kisai. Okey. Kisai, Imam Kisai jawab, ana afdalu minka. Tadi sebab Abu Yusuf nak tunjuk bahawa ilmu fiqh ni lebih afdal lah daripada ilmu nahwu ni, sekadar belajar bahasa Arab ni kan. Fiqh lagilah besar fadilatnya. Itu dia kata. Tapi jawab balik Kisai, ana afdalu minka li'anni uhsinu ma tuhsin wa uhsinu ma la tuhsin. Saya lebih afdal, lebih baik daripada kamu sebab saya lebih tahu, saya baik, saya bagus dari apa yang kamu bagus, dan saya juga bagus daripada apa yang kamu tak bagus. Saya tahu apa yang kamu tahu, dan saya juga lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Begitu. Nampak? Besar dakwaan Al-Kisai ni. Dia kata dekat seorang qadi mazhab Hanafi, qadi Yusuf, dia kata saya tahu apa yang kamu tak tahu. Begitu. Dia balas balik tengok. Thumma altafata ila ar-Rashid fa qala, apa? In ra'a Amirul Mu'minin an ya'dana lahu fi jawabi an mas'alatin. فضحك الرشيد وقال أبلغت يا كسائي إلى هذا ثم قال لأبي أوكي لا nanti tiba-tiba iltafata berpaling iltafata Kisai dia berpaling Rashid ni. Apa kata Kisai, dia kata saya nak tanya dekat Qadi Yusuf ni beberapa soalan fiqh sudah. Fadhahika Rashid, tiba-tiba Rashid ni gelak, tersenyum, tertawa, kata macam ialah kita pelik macam bila ada orang belajar bahasa Arab, contoh dia nak tanya mufti masalah fiqh, dia orang bahasa ngaji kita bahasa, dia nak tanya fiqh, nak cakap mufti fiqh, dia tanya. Lepas tu terkejutlah Harun Rashid. Kata betul ke ni Kisah kamu nak tanya ni, kata. Okay, saya serius lah. Dia kata thumma qala li Abi Yusuf ajibu. Dia kata dekat Abi Yusuf, jawab. Jawab. Faqala Kisai, maka tanya Kisai tadi apa? Ma taqulu li rajulin qala li imra'atihi anti talikun in dakhalti ad-dar? Faqala Abu Yusuf in dakhalti ad-dar tulqat. Faqala khat. Okey. Di sini dia nak sebab dia ada dua sebenarnya. Saya tak lengkap tak. Tak lengkap sini. Okey. Kisai tanya in dakhalti ad-dar anti talik in dakhalti ad-dar, dan juga dia tanya siapa yang ditalak antara dua keadaan. Yang pertama, anti talik in dakhalti ad-dar, dan juga anti talik an dakhalti ad-dar. Okey. Ni tak lengkap dalam teks ni ada dua sebenarnya. Syekh Hasan Osman dia sebut ada dua tapi tak lengkap. Ada beza. Anti talik in dakhalti ad-dar dengan anti talik an dakhalti ad-dar. Okey. Lepas tu jawab si Imam Qadi Yusuf, Imam besar ni, sebut dengan hormatan. Qadi Yusuf kata in dakhalti ad-dar tulqat kalau ditalak lah. Kalaulah orang tadi, perempuan tadi masuk ke dalam rumah, dia akan tertalak. Kan anti talik, kamu akan tertalak in dakhalti ad-dar, kalaulah kamu masuk ke dalam rumah.
Tapi ditanya dua pertanyaan. In dakhaltid dar dengan an dakhaltid dar. Dalam dua ni mana yang tertalak? Jawab Qadi Abu Yusuf, tertalak dua-dua. Okey. Jadi kata jawab Kisai salah. Salah. Katanya salah. Katanya salah. Apa bezanya? Katanya in dakhal anti taliq in dakhaltid dar, kalau dia masuk rumah dia tertalak. Tapi kalau dia kata anti taliq an dakhaltid dar, yang kedua ni dia tertalak itu juga, time tu juga. Kenapa? Sebab kita panggil dia talak yang tergantung. In sini ada waktu syar. Jadi kalau berlaku, ni kalau isteri masuk ke dalam rumah, maka tertalaklah. Sebab apa? In kat situ yufidu apa? Dia adalah membawa kepada syarat. Kalau awak masuk rumah, awak tertalak. Tapi yang kedua, antil taliq an khantidar, maksudnya apa? Kamu tertalak kerana kamu masuk ke dalam rumah. An kat situ yufidu apa? Yufidu as-sabab. Maksudnya Allah sebut dalam Quran antakula insya-Allah. Apa yang lupa. Itu an. An kat situ maksudnya sebab. Kamu tertalak, anda kata sebab kamu masuk talak, maka time tu jugalah dia tertalak. Time tu juga itu beza antara dua. Satu lagi soalan yang tak ditulis sini adalah soalan seterusnya yang ditanya oleh Qadi Abu Yusuf, tak ada kat sini. Tapi dia tanya. Yang ditanya oleh Kisai, dia tanya, iaitu dia tanya, siapakah yang dipotong lehernya ataupun dihudud antara orang yang mengatakan ana qatilu gulamika dengan ana qatilun gulamaka. Okey, yang soalan yang terakhir ni sebelum nak tutup ni saya akan tanya kepada sahabat-sahabat lah. Cuba sahabat tanya, cuba try teka mana satu yang jadi anggaplah saya sebagai Kisai dan sahabat-sahabat 9 orang ni adalah Qadi Abu Yusuf. Nak tengok fiqh ni. Apa beza antara mana yang dihudud, dipotong tengkuknya? Adakah ana qatilu, ni yang pertama, ana qatilu ulamika, ataupun yang kedua ana qatilun ulamaka? Okey. Cuba jawab nombor satu, ana qatilu ulamika, yang kedua ana qatilun ulamaka. Kita cuba kalau boleh saya cuba sebut. Tulis je. Satu ke dua? Yang pertama ana qatilu ulamika, ana qatilun ulamaka. Ini soalan yang ditanya kepada Qadi Abu Yusuf oleh Kisai. Jadi mungkin ada antara yang nak cuba teka, tulis je. Kalau ada satu kod, okey. Yang lain cuba satu kod. Okey. Undian untuk nombor satu. Ada undi nombor satu. Okey. Yang satu ana qatilu ulamika, yang kedua ana qatilun ulamaka. Okey, dua. Ustazah Rashidah kata dua. Ustaz Anish kata dua. Okey. Ustaz Arif kata dua. Okey. Ustazah Aminah kata satu. Okey. Yang lain cuba. Cuba berijtihad. Mana satu? Apa beza ni? Apa beza mana satu pula? Ini soalan ditanya kat Qadi ni, kat Mufti ni. Sekarang kita ada undian. 3 orang mengundi kepada qatilun gulamaka. Seorang Ustazah Aminah kata qatilu gulamika. Yang lain ada? Kita tengok mungkin boleh ikut call jumhur ke, jumhur kata dua ke. Ada yang lain? Okey, soalan ulang balik. Okey, soalan satu dah selesai. Tadi kita kata apa? Anda khatidah dengan inda khatidah dah selesai. Ni soalan yang kedua. Kisai tanya dekat Qadi Yusuf. Okey. Siapa yang dihudud? Siapa yang dihudud? Siapa yang dibunuh? Siapa yang dihudud?
Yang pertama, adakah dihudud oleh orang yang mengatakan ana qatilu ulamika, ataupun dihudud orang yang mengatakan ana qatilun ulamaka. Dua istilah, dua ayat ni ada maksud yang berbeza. Maksud yang berbeza. Jadi dia tanya, siapa yang dibunuh? Siapa yang dihudud lah, dihukum lah. Orang yang sebut ana qatilu ulamika ataupun ana qatilun ulamaka. Maksudnya saya bunuh anak kamu. Kan kita kata, oh kalau bunuh orang ni kena, dia mengaku kalau saya bunuh orang ni kena hudud lah. Kena bidam lah, kita kena kisah ni. Dia bunuh orang, dia kena ni, dia kena balas balik. Tapi ada beza. Ada antara salah satu ni daripada dua ayat ni yang dihukum, dan ada satu lagi yang tak dihukum. Mana yang dihukum? Lepas tu dia tanya, mana yang dihukum, mana yang dihudud? Yang kata yang pertama, ana qatilu ulamika atau ana qatilu ulamaka. Mana yang dihukum bunuh? Yang dikotakkan unuk dia. Okey. Jumhur kata satu undi untuk ia. Kita ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi, ada 3 orang lagi ke yang tidak sebut lagi? Okey. Call minority kata 1. Ni kita panggil call lusyas lah. Tak jumhur. Jumhur kata nombor 2. Okey. Jawapannya adalah, okey, kita bagi sebut makna dulu. Apa beza makna dia? Makna dia adalah yang pertama, bila kita kata ana qatilu ulamika, maknanya adalah okey, Ustaz ni kata nombor 2. Okey. Yang pertama maknanya adalah ana qatilu ulamika, maknanya adalah saya telah bunuh anak kamu. Jadi ini mudhaf ilaih. Idhafah. Ana qatilu ulamika, saya telah bunuh anak kamu. Ada ucapan yang kedua, ana qatilun ulamaka. Maknanya adalah saya akan bunuh anak kamu. Saya akan bunuh anak kamu. Jadi apa jawapannya kat sini? Jawapannya nombor 1. Nampak? Qaul syas menang, Ustazah menang betul. Lawan 1 lawan 4. Nampak jumhur tak semestinya tepat, itulah. Kata-kata jumhur tak semestinya tepat. Di sini Ustazah menang betul. Yang kedua maksudnya fil istiqbal. Dia maksudnya adalah akan berlaku. Saya akan bunuh anak kamu. I'rab sini, i'rab dia qatilun, takkan i'rab dia kata isim lah, isim fa'il, tapi dia beramal dengan hukum fa'il. Ulamaka kan jadi maf'ulun bihi. Maksudnya yufidul istiqbal. Maksudnya saya akan bunuh. Jadi yang dibunuh kat sini adalah nombor 1. Saya telah bunuh. Sebab kita menghukum orang yang telah melakukan, bukan yang belum melakukan. Orang yang berniat kita tak hukum lagi. Jadi sini tanya kepada Ustaz Aminah, anda tepat diisi dalam menjawab anda seperti Qadi Yusuf, insya-Allah. Itu saja dalam perbahasan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan kami ucapkan kepada semua jazakumullahu khairan katsira kerana mengikuti daurah